Beberapa orang saintis telah melakukan eksperimen yang sangat gila di mana mereka ingin berinteraksi dengan Tuhan. Projek itu hampir sahaja berjaya, namun terjadi sesuatu yang sangat mengerikan berada di luar jangkaan mereka. Pada tahun 1983, beberapa orang saintis melakukan eksperimen radikal di sebuah tempat yang dirahsiakan. Mereka mengatakan manusia yang tidak mempunyai panca indera atau tidak dapat merasakan rangsangan, mereka dapat berinteraksi dengan Tuhan. Mereka percaya bahawa kelima panca indera yang ada pada manusia membuatkan kita dapat merasakan dunia realiti. Maksudnya, kita dapat melihat, membau, merasakan sakit, sentuhan dan sebagainya. Namun, bagaimana jika ada manusia yang tidak memiliki panca indera? Adakah mereka akan merasakan sesuatu yang tidak dapat manusia biasa rasakan? Sebagai contoh, seorang wanita bernama Vangelia Gushterova ataupun nama gelarannya Baba Vanga. Dia kehilangan deria penglihatan pada usia 12 tahun. Setelah itu, dia mengatakan telah mendapat hadiah dari Tuhan di mana ia dapat melihat masa hadapan. Sejak dari itu, dia mula meramalkan banyak perkara dan 85% ramalannya benar-benar terjadi. Antara ramalannya ialah pada tahun 1989, dia mengatakan menara Amerika Syarikat akan diserang burung yang terbuat dari besi. Ramalan itu dikaitkan dengan peristiwa menara kembar World Trade Center. Korang sendiri tahu peristiwa itu. Okey, berbalik pada cerita utama kita. Para saintis percaya manusia yang tidak ada panca indera dapat berinteraksi dengan Tuhan melalui fikiran. Lalu, seorang lelaki tua mengatakan dirinya sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk hidup. Dia pun menawarkan dirinya untuk menjadi sukarelawan. Para saintis itu pun melakukan pembedahan untuk memotong beberapa saluran saraf lelaki tua itu. Anggota badannya masih sahaja berfungsi. Dia hanya tidak dapat melihat, tidak boleh mendengar, mencium bau atau merasakan apapun. Jadi memang mustahil untuk dia merasakan apa-apa sentuhan atau sesuatu dari luar. Dia hanya boleh bercakap sahaja. Para saintis memantau setiap gerak-geri dan percakapan lelaki tua itu. Untuk hari pertama, lelaki tua itu mengatakan ada perkataan-perkataan yang muncul di dalam fikirannya. Kalimat yang tidak jelas, bahkan dia sendiri tidak dapat memahami perkataan tersebut. Setelah 4 hari, lelaki itu mengklaim bahawa dia mendengar bisikan di dalam fikirannya. Suara-suara yang tidak dapat dia fahami. Para saintis tidak terlalu peduli mengenai hal tersebut. Diasumsikan bahawa itu adalah serangan kejiwaan. Namun, setelah 6 hari, lelaki itu berteriak dan mengatakan dia dapat mendengar almarhum isterinya berbicara dengan dia dan bahkan dia dapat berkomunikasi kembali. Para saintis terkejut dan tertarik dengan hal tersebut, tapi mereka tidak terlalu yakin dengan apa yang dikatakan lelaki itu. Dengan secara tiba-tiba, lelaki tua itu menyebutkan nama-nama kerabat dari para saintis yang telah lama mati. Dia bahkan menyebutkan rahsia peribadi tentang para saintis di situ yang hanya diketahui oleh ahli keluarga mereka.
pada saat itu mereka menyedari eksperimen itu hampir berjaya. Setelah seminggu berbicara dengan almarhum melalui fikirannya, lelaki itu mula tertekan kerana suara-suara itu menjadi sangat kuat. Fikirannya dihujani oleh ratusan suara yang cuba berinteraksi dengannya. Hal tersebut membuatkan dia sering membenturkan dirinya ke dinding, mencuba untuk merasakan rasa sakit. Dia juga memohon kepada para saintis untuk memberikannya ubat penenang agar dia tertidur supaya dapat melarikan diri dari suara-suara yang mengganggu fikirannya. Taktik itu berjaya menenangkannya selama 3 hari. Sampailah pada suatu malam, dia mengalami mimpi buruk. Lelaki tua itu mengatakan bahawa ia dapat melihat susuk-susuk yang cuba untuk berinteraksi dengannya melalui mimpi. Hanya sehari kemudian, lelaki itu mula menjerit dan mencakar matanya yang sudah tidak berfungsi, berharap untuk merasakan sesuatu dari dunia luar. Subjek histeria saat mengatakan suara-suara dari mereka yang telah mati memekakkan telinganya. Mereka berbicara tentang neraka dan pengakhiran dunia. Dan ada masanya dia berteriak mengatakan tidak ada syurga, tidak ada pengampunan. Mengatakan itu selama 5 jam. Dia juga terus memohon untuk dibunuh. Tetapi para saintis yakin bahawa lelaki tua itu sudah hampir berjaya berinteraksi dengan Tuhan. Setelah beberapa hari, subjek tidak boleh lagi mengatakan kalimat dengan jelas. Tampaknya dia telah gila. Dia pun mula menggigit lengannya. Lalu, para saintis bergegas ke ruangan pengujian dan menolak lelaki tua itu ke meja, membuatkan dia tidak dapat membunuh diri. Selama hampir beberapa jam terikat, subjek mula berteriak. Dia menatap kosong ke langit-langit dan menangis. Selama 2 minggu, subjek harus secara manual direhidrasi kerana menangis terus. Dengan secara tiba-tiba, meskipun sudah buta, dia menoleh. Memandang tepat ke arah mata seorang saintis untuk pertama kalinya berlaku dalam penelitian itu membuatkan saintis-saintis itu terkejut. Lalu, dia berbisik ke salah seorang saintis di situ, mengatakan, "Saya telah berbicara dengan Tuhan dan dia telah meninggalkan kita." Dengan serta-merta, lelaki tua itu mati tanpa diketahui apa penyebab kematiannya. Itu merupakan kisah urban legend sahaja yang mungkin tidak ramai pernah dengar. Aku sendiri pun terkejut bila baca cerita tu, dan terima kasih untuk yang sudah tengok video ni sampai habis. Jangan lupa untuk like and subscribe channel ini agar tidak terlepas video selanjutnya.